pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan, Tuan Haji Muhammad Sabu, Saudara Anthony Loh, Datuk Mahfuz Omar, Raja Kamarul, ahli-ahli yang berhormat, hadirin yang dimuliakan. Alhamdulillah bersyukur, ini gelanggang pertama yang saya turun sejak daripada kekalutan politik yang bermula sejak 2 minggu lepas. Hadirin yang dimuliakan, pilihan raya Mei 2018, mandat yang sah yang diberi oleh rakyat Malaysia ialah kepada Pakatan Harapan. Amanah menang 11 kerusi parlimen, Bersatu menang 13, Keadilan 50, DAP 42. Kemudian kita mendapat sokongan warisan 9 dan APCO 1. Menjadikan kita sebuah kerajaan yang sah mendapat mandat rakyat. Bermula saat itu, kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan janji yang telah kita lafazkan kepada rakyat. Ada sebahagiannya dalam tempoh 21 bulan, kita dapat lakukan. Ada sebahagiannya yang sedang kita usahakan. Ada sebahagian lagi yang secara jujur kita katakan bahawa sukar untuk kita laksanakan. Tadi Saudara Loh telah menceritakan tugas-tugas hakiki kita sebagai menteri dalam jemaah anggota pentadbiran yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir. Sebahagiannya dapat kita jalankan. Misalnya, kita dapat laksanakan pengurangan kadar tol 18% bagi tol Lebuh Raya Plus. Dan bermula terus, dan hari ini sedang dinikmati oleh rakyat. Kita telah melaksanakan plan menyelamatkan tabung haji. Di bawah pentadbiran Barisan Nasional yang lepas, tabung haji sakit tenat. Dan dia perlukan suntikan dana yang besar. Setahun, kita suntik 2 bilion ringgit. Selama 10 tahun, menjadikan total suntikan dana untuk selamatkan tabung haji ialah 20 bilion ringgit. Tabung haji institusi orang Melayu. Tapi yang lingkupkan tabung haji bukan Guan Eng, bukan Kit Siang, bukan Gobin. Jauh sekali Anthony Loh. Yang lingkupkan institusi orang Melayu, Islam, ialah UMNO, Barisan Nasional. Bila kita masuk, kita minta pasukan audit profesional, semak balik akaun tabung haji. Tabung haji segmen ambil pendeposit, kemudian uruskan orang Islam pergi Mekah, itu tak ada masalah. Tapi segmen perniagaan tabung haji penuh dengan penyakit. Syarikat-syarikatnya rugi. Jadi orang tanya balik, kalau rugi kenapa dividen haji, dividen tabung haji tinggi? Tinggi sebab tabung haji ambil duit pendeposit yang belum naik nama pergi Mekah, guna itu untuk bayar dividen. Itu dah jadi macam skim Pak Mantelo. Kita hentikan, kita keluarkan syarikat bermasalah, kemudian letakkan di bawah special purpose vehicle, uruskan syarikat-syarikat yang rugi ini, pada masa yang sama suntikan dana dibuat. Ini keputusan Jemaah Menteri Pakatan Harapan. Di situ ada Guan Eng, di situ ada Muhyiddin, di situ ada Saifuddin,
Di situ ada Dr. Wan Azizah, ada Saudara Mat Sabu. Ini keputusan bersama kita. Fakta di hadapan kita, institusi orang Melayu, iaitu tabung haji, lingkup oleh UMNO, PAS Puas Hati, Pakatan Harapan yang selamatkan. Itu fakta di hadapan kita. PAS dapat taklimat daripada Aziz Rahim, pengurusi tabung haji sebelum pilihan raya. PAS puas hati dengan tabung haji. Apa yang dia puas kita pun tak tahu. Kita selamatkan. Hadirin yang dihormati sekalian. Selama 21 bulan, fokus kita nak laksanakan apa yang kita janjikan. Dalam pada itu, ada juga dalam kelambu kita, rupanya pasang rancangan lain. Dua watak ini, Tan Sri Muhyiddin dan Saudara Azmin Ali. Pengkhianatan ini pedih, tuan-tuan. Sebab itu saya mengambil masa untuk membaca sedikit sejarah pengkhianatan. Bila saya baca balik, hati saya jadi terubat. Di antara sejarah pengkhianatan, pernah juga terkena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pun pernah dikhianati, Abang Mat, apa sangatlah kita. Baca balik sirah Nabi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, terakam dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi, mereka ini adalah watak-watak pengkhianat. Baca sejarah Melayu, kita akan jumpa Raja Mendelia dan Sikitol. Sebab itu, kita akan hadapi perkara ini dengan tenang seperti yang sahabat saya Lok jelaskan. Saudara yang saya hormati, ada percubaan untuk dijadikan alasan. Semua ini berlaku kerana Anwar Ibrahim gopoh dan tekan Tun Dr. Mahathir supaya letak jawatan. Ini skrip Saudara Azmin dan rakan-rakan. Sebab itu pada mesyuarat 21 Februari, mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan di Yayasan Kepimpinan Perdana, semua pimpinan utama Pakatan Harapan hadir. Dan dalam perbincangan itu, kita akhiri dengan baik. Keputusan yang kita minitkan ialah kita serahkan kepada budi bicara yang amat berhormat Tun, bila dia nak letak jawatan selepas APEC, seolah-olah kita bagi blank check kepada Tun Dr. Mahathir. Itu keputusan keadilan, keputusan amanah, keputusan DAP dan keputusan bersatu. Rupanya keputusan itu yang dibuat pada hari Jumaat 21, sebenarnya pada malam itu sudah pun dibuat satu persiapan seolah-olah Pakatan Harapan akan berpecah kerana ada pihak yang akan tekan Tun Dr. Mahathir suruh berhenti. Tapi itu tak berlaku. Jumaat. Sabtu tenang, Ahad berlakulah perjumpaan di Sheraton. Perjumpaan itu, arkiteknya ialah Saudara Muhyiddin dan Saudara Azmin. Itu arkiteknya. Dibawa pemimpin Barisan Nasional, pemimpin PAS, pemimpin Sabah Sarawak. Kemudian, mereka mengharapkan Tun Dr. Mahathir untuk ikut serta. Hadirin yang saya muliakan, Tun Dr. Mahathir pilih untuk tak datang. Dalam pertemuan-pertemuan itu, antara saya, Saudara Anwar, Guan Eng, Saudara Mat Sabu, Dr. Wan Azizah dengan Tun Dr. Mahathir, kepada kami, Tun Dr. Mahathir jelaskan. Pertama, dia kata tidak mungkin untuk dia diangkat menjadi Perdana Menteri di bawah Perikatan Nasional yang dirancang oleh Muhyiddin dan Saudara Azmin atas dua sebab. Pertama,
dia tak boleh menjadi Perdana Menteri kepada satu blok baru di mana Barisan Nasional dan PAS adalah merupakan blok yang terbesar. Ini pengakuan Tun Dr. Mahathir kepada kami. Saya tanya Tun, apa masalahnya Tun? Masalahnya dua, iaitu mereka ini parti yang telah ditolak oleh rakyat melalui pilihan raya. Yang kedua, UMNO hari ini dipimpin oleh pemimpin yang terpalit dengan pecah amanah, rasuah dan penyelewengan kuasa. Tak mungkin saya boleh menjadi Perdana Menteri kepada Perikatan Nasional kalau dua parti ini menjadi parti blok terbesar. 60. Barisan Nasional 42, PAS 18. 60. Ini blok yang besar. Sedangkan kedua-dua parti telah ditolak oleh rakyat. Mana mungkin saya menjadi Perdana Menteri di mana dua parti yang ditolak oleh rakyat kembali berkuasa sedangkan mereka penuh dengan masalah. Itu penjelasan Tun. Tun sambung lagi. Saya tanya dengan Tan Sri Muhyiddin. Kalau saya tak boleh terima UMNO secara en blok, apa pendirian kamu? Tan Sri Muhyiddin kata, saya sanggup bekerja dengan UMNO secara en blok. Yang itu memisahkan garis antara Tun Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin. Sekurang-kurangnya, Tun Dr. Mahathir menjelaskan kepada kami, dia ada had dia untuk membolehkan dia pegang kuasa, tetapi garis yang memisahkannya adalah kalau ada istilahnya katanya perompak, penyamun, penyangak dan pengkhianat, dia kata dia tak sanggup. Yang ini saya rakam dalam buku catatan saya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Bersatu kemudian buat mesyuarat 36 ahli parlimen. Mana datang 36? Bersatu asalnya 13. Kemudian beberapa MP UMNO selepas pilihan raya yang lepas masuk. Sehingga jadi 26. Kemudian kalah satu di Tanjung Piai, tinggal 25. Azmin bawa masuk 11, jadi 36. Dalam mesyuarat itu, Tun ceritakan lagi kepada kami. Masalahnya ialah apabila dia ditekan dua perkara. Pertama, dia diminta untuk langgar janji. Janjinya ialah menyerahkan kepada Anwar satu masa nanti. Pimpinan Bersatu kata, Tun tak payah lagi pegang janji itu. Tun kata tak boleh, kami telah pun berjanji. Yang kedua adalah permintaan Bersatu untuk keluar daripada Pakatan Harapan kerana dalam Pakatan Harapan ada DAP. Tun kata tak boleh, kita tak boleh keluar daripada Pakatan Harapan. Oleh kerana dua perbezaan ini, kemudiannya ahli-ahli Parlimen Bersatu berpendapat tiba masanya mereka memilih Tan Sri Muhyiddin. Itulah yang menjadi sebab untuk Tun melepaskan jawatan sebagai pengurusi dan sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya letakkan dulu fakta-fakta itu. Dan dengan keputusan itulah, apabila istana menjemput ketua-ketua parti supaya menghantar nama Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin masuk ke istana dengan 36 ahli parlimen menyokong beliau, iaitu dari Bersatu. Jadi 36 campur 60 campur 18, jadi dia kata dia ada 114. Apabila Tun cuba pergi ke istana untuk menyatakan bahawa bukan 36 yang menyokong Tan Sri Muhyiddin, waktu itu pintu istana sudah pun ditutup dan Tun tak dibenarkan masuk. Kalau hari itu Tun dapat masuk, cerita dah jadi lain.
Kita cuma perlu membuktikan bahawa Tan Sri Muhyiddin tak mendapat simple majoriti 112 kerana partinya bukan 36 yang menyokong. Sebaliknya, tolak 6 atau 7 atau 8 yang Tun telah siapkan statutory declaration untuk diserah kepada istana. Jadi 36 yang Tan Sri Muhyiddin hantar masuk mengatakan sokong dia, ternyata itu tidak benar. Sebab itu, pada hari beliau angkat sumpah di istana, kita telah membuat laporan polis bahawa Tan Sri Muhyiddin sebenarnya melakukan penipuan kepada istana, membawa nama 36 sokongan sedangkan itu tidak betul. Itu yang pertama kita buat dulu. Buat laporan polis. Yang ini saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada Parti Amanah yang telah menunaikan tanggungjawab mereka. Laporan itu dibuat oleh kawan-kawan Amanah. Pagi dia angkat sumpah, pagi itu juga kita pergi balai polis. Bagi tahu dengan polis, Tan Sri Muhyiddin yang masuk ke istana bukan 36 sokong dia. Yang jelas, Tun Dr. Mahathir tak bersama dia, Syed Saddiq tak bersama dia, Mukhris tak bersama dia, Amiruddin Hamzah tak bersama dia, Mazli Malik tak bersama dia. Ketika dia menyerahkan kepada istana 36 nama, sudah tentunya 36 itu termasuk nama-nama yang menyokong Tun. Oleh kerana itu asas aduan kita kepada polis di Raja Malaysia. Itu kita siarkan, biar polis buat. Apa yang kita buat lagi? Kita buat lagi dengan menghebahkan kepada umum bahawa numbers yang diperlukan sebenarnya menjadi milik kita. Sebab itu kita hebahkan kepada umum pada malam itu. Keputusan seterusnya ialah kita akan mengadakan roadshow memberikan penerangan kepada rakyat tentang kedudukan perkara ini. Dan inilah yang sedang kita lakukan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa khabar Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sekarang? Saya dengar ucapan dia. Ucapan sulung dia, maiden speech. Perenggan yang pertama, saya bukan pengkhianat. Tuan-tuan, ini ayat yang datang daripada seorang yang jiwanya resah. Saya bukan pengkhianat. Saya cuma nak selamatkan negara, katanya. Negara okey dalam jagaan Kerajaan Pakatan Harapan. Tan Sri Muhyiddin pun anggota pentadbiran. Saya kesian dengan beliau sebab kalau sebulan kami mesyuarat kabinet 4 kali setiap hari Rabu, beliau datang 1 kali saja dalam sebulan. 3 minggu lagi cuti sakit. Beliau seorang pesakit kanser. Beliau menjalani 12 rawatan. Beliau baru saja pulih daripada rawatan penyakit kanser. Saya, Abang Mat, Lok, kecuali kalau kami berada di luar negara. Saya paling kuranglah setahun barangkali 3 kali aja. Ya, Abang Mat yang paling kerap. Ya, sebab dia Menteri Pertahanan. Saya tak apa, jaga bawang, jaga cabai, jaga ayam, jaga telur. 3 kali saja sebulan saya keluar. Saya jarang ponting mesyuarat Jamaah Menteri. Jadi pagi-pagi, hari Rabu 9.30, siapa yang berada di luar negara, siapa yang bercuti, akan ada satu nota atas meja kita. Saya masih ingat, Tan Sri Muhyiddin sering ambil cuti sakit. Pernah dalam sebulan datang sekali aja. Saya pun terfikir, kalau dah kedudukan kesihatan dia macam itu, sekarang ambil jawatan Perdana Menteri dengan tekanannya, dengan segala macam. Dia pesakit kanser. Simpati saya kepada dia. Tuan-tuan, sekarang dia Perdana Menteri. Yang pertama, dia berhempas pulas untuk melawan persepsi pengkhianat. Itu tugas dia yang sangat berat. Walau dia olah macam mana pun skrip dia,
orang akan tetap melekat dalam kepala, ini era gelap, darkness, horrifying. Ini seolah-olah no limit of treacherous. Tak ada limit terhadap pengkhianatan. Era gelap, horrifying. Dan dia sekadang bergelut dengan satu persepsi khianat. Dan ini cabaran nombor wahid buat Tan Sri Muhyiddin. Dia akan ambil masa untuk jernihkan keadaan ini. Yang pertama. Yang kedua, cabarannya ialah berapa lama dia boleh wujudkan cohesiveness. Berapa lama dia boleh pegang whole kerjasama dengan PAS, dengan UMNO, dengan MCA, dengan MIC, dengan Bersatu ataupun faction Sarawak. Berapa lama dia boleh pegang? Sebab dia nak kena balance semua ni. Siapa dilantik Timbalan Perdana Menteri, siapa dilantik menteri, adakah ini puas hati, ini tak puas hati, berapa lama? Ujian keduanya adalah cohesiveness. Ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, rakyat Malaysia dan dunia nak tengok Kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin ni, apa bezanya, kelainan yang dia nak bawa dengan Kerajaan Pakatan Harapan yang mendapat mandat. Orang nak tengok, what's the difference? Apa bezanya? Orang sedang tunggu. Apa bezanya? Saya tonton ucapannya. Dia kata, saya tahu rakyat perlu wang untuk hantar anak ke sekolah, belanja kesihatan, belanja pendidikan, belanja dapur. Itu memang sebahagian daripada tumpuan utama oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang Tan Sri Muhyiddin di dalamnya. Tak ada yang baru. Tak ada satu pun yang baru lagi. Cabaran yang keempat adalah Perikatan Nasional Kerajaan Pimpinan Tan Sri Muhyiddin ini, bagaimana dia nak mewujudkan intercommunal relationship sesama rakyat berbilang kaum di negara kita. Sebab itu akan mempengaruhi arah atau direction, kesan terhadap ekonomi dan keyakinan pelabur di negara kita. Kerana rakyat sentiasa teringat Tan Sri Muhyiddin adalah seorang pemimpin politik yang sebut, I am the Malay first. Kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang mengiktiraf dan meraihkan kepelbagaian di antara Melayu, Cina, India, Iban, Dayak, Kadazan dan sebagainya. Sekarang orang nak tengok bagaimana Tan Sri Muhyiddin uruskan ini. Kegagalan beliau untuk membuat pelantikan jemaah menteri menyebabkan orang menimbulkan satu prasangka dia sedang bergelut untuk menyeimbangkan. Cabaran terbesar adalah kalau dia nak ambil di kalangan UMNO, dia ada Datuk Najib, dia ada Zahid, dia ada Tengku Nan yang di mahkamah sebut 2 juta itu macam duit kopi saya saja. Aset dia hampir 1 bilion ringgit. Kami bila jadi kerajaan, tugas yang pertama kami diarahkan adalah isytiharkan harta. Duit dalam bank banyak mana? Rumah ada berapa? Motorkar ada berapa? Kalau ada saham sila isytiharkan. Kemudian selepas itu, setahun lepas itu isytiharkan juga. Saya Januari baru ni isytihar lagi. Lepas tahun, berapa banyak penambahan aset saya. Tuan-tuan, Kerajaan Perikatan Nasional ini, 18 wakil rakyat PAS sampai sekarang tak bersedia untuk isytiharkan harta mereka. 42 ahli Parlimen Barisan Nasional, seorang pun tak bersedia mengisytiharkan harta mereka. Tuan-tuan, apakah kita sanggup Kerajaan Malaysia yang telah kita bina melalui mandat sah ini dipimpin oleh pemimpin Perikatan Nasional yang komitmen kepada rakyat satu saja, terus terang isytihar harta pun mereka tak sanggup, apa jaminan mereka boleh jaga amanah negara dan nak jaga rakyat dengan baik kalau mereka terus memerintah. Kita boleh lena tidur. Tuan-tuan nak tahu aset kita?
rujuk saya. GIACC Tan Sri Abu Kasim, MACC, semak. Masukkan saja nombor nama Saifuddin Nasution, semak. Berapa banyak rumah ada, berapa banyak kereta ada. Tuan-tuan akan tengok Saifuddin Nasution, aset. Satu apartmen di Damansara, luas 1,180 kaki persegi. Itu aset rumah saya. Tuan-tuan akan tengok banyak mana motorkar saya ada. Yang jelas tuan-tuan, selama 21 bulan kami memerintah, saya nak bagi satu peristiharan terbuka. Tak ada satu sen pun duit rasuah yang masuk dalam akaun peribadi seperti mana Datuk Najib sedang bertarung sekarang di mahkamah. Tuan-tuan tengok kes Datuk Najib, semua dia tak tahu. SRC, Kumpulan Wang Amanah Pencen. Sebelum Pilihan Raya, kita cerita ni, duit ni dia nak ambil sebab nak beli lombong arang batu di Mongolia. Kita janji pada rakyat, jika kita dapat mandat, kes ini kita akan bawa ke mahkamah. Kita tunaikan janji kita. Sekarang dia sedang bergelut. Kalau dia terlepas tuan-tuan, itu adalah kerana pengkhianatan Muhyiddin dan Azmin Ali yang akan menyebabkan mereka ini terlepas. Cuba kita tengok dia. Bila disoal, saya tak tahu siapa yang masukkan duit. Tiba-tiba ada duit dalam akaun saya. Itu je dia jawab. Ya. Dia tak tahu, dia kata. Peguam dia Tan Sri Syafiee Abdullah, dia senang je disebut. Najib tak tahu yang Arif. Tapi dia boleh belanja duit yang tak tahu tu. Dia boleh belanja. Tapi dia tak tahu macam mana duit masuk. Tuan-tuan, itu baru satu kes. Kes 1MDB Jolo. Jolo sekarang tak terkejut kita. Kalau sikit masa lagi dia balik lah. Dia menjelmakan balik. Sebab Kerajaan Perikatan Nasional dah ada. Zahid, tak banyak. Lebih kurang 42 cas saja. Tengkunan sedang bergelut lagi. Aziz Rahim, bekas pengurusi tabung haji, belum selesai lagi. Ini berderet semua ni. Bila ditanya kepada Presiden PAS, Haji Hadi, apa komen Tuan Haji terhadap kes ini? Oh, ini semua perkara kecil. Yang besar adalah selamatkan negara. Tuan-tuan, nama saya Saifuddin and I am a Muslim. Untuk rakan-rakan saya yang non-Muslim, percayalah. Kenyataan Tuan Haji Hadi is not a true teaching of Islam. Saya nak declare terang-terang. Dia hijack kepahaman Islam. Tanggungjawab kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Lawan kemungkaran dengan kuasa, dengan lidah, dengan tangan. Lawan. Kalau selemah-lemahnya lawan dalam hati. Dia tahu kerosakan yang sedang berlaku. Dia tahu kemungkaran itu. Dia kata ini perkara kecil. Yang besar adalah selamatkan rakyat. Selamatkan negara. Tuan-tuan, ini kalau sekat kita lawan dengan UMNO satu bab. Tapi bila kita lawan dengan tokoh yang macam ini, yang memberikan implikasi agama terhadap satu pandangan, itu akan menyebabkan rakyat menjadi sangat keliru. Ini bahayanya. Sebab itulah tuan-tuan, apa yang akan kita lakukan? Saudara Lok sebut tadi, yang pertama, 18 Mei. Betul-betul seminggu sebelum raya. Sidang Parlimen akan diadakan Ramadan. Ramadan, tuan-tuan ya. Doa banyak-banyak. Ramadan, kita akan masuk Parlimen. Saya baca dalam sejarah Nabi Muhammad, perang bulan Ramadan ini ada 13 peperangan. Satu pun Nabi tak pernah kalah. Tapi insya-Allah kita akan ambil semangat itu. Yang kedua, kita akan jelajah seluruh negara melalui pentas penerangan seperti ini. Ini yang kita akan buat. Yang ketiga, kita akan terus mempertahankan kerjasama politik Pakatan Harapan
Dan komitmen kita ialah Sekretariat Pakatan Harapan yang saya ambil alih daripada Saifuddin Abdullah. Itu Saifuddin Abdullah. Ini Saifuddin Nasution. Khianat tak ada dalam kamus kita. Yang ini, kita akan adakan pertemuan setiap minggu bagi memastikan Pakatan Harapan ini intak dan terus bergerak. Tadi saya hubungi Saudara Guan Eng, Saudara Anwar, Saudara Mat Sabu. InsyaAllah komitmen kita adalah Majlis Presiden Pakatan Harapan juga kekerapannya, kalau tidak seminggu sekali, adalah sekali bagi setiap 2 minggu. Tapi Sekretariat Pakatan Harapan akan terus mengatur gerak. Kita akan terus keluarkan policy statement dari masa ke semasa, memberikan penjelasan. Yang ini, saya beri jaminan akan kita laksanakan. Saudara yang saya hormati sekalian, saya juga nak sampaikan bahawa dalam keadaan di mana rakyat memerlukan maklumat, sudah tentulah penjelasan secara bersemuka begini datang daripada sumber yang paling otoritatif. Saudara akan bantu sebarkan. Saya bersetuju dengan Saudara Lok. Kita akan pertahankan prinsip perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan ada satu lagi Lok, kesopanan dan kesusilaan. Yang ini adalah menjadi teras kita. Ya. Kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Dan yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita menjadi manusia yang berpegang kepada agama, tak ada agama yang merestui perbuatan khianat. Percayalah. Tak ada agama yang boleh justify perbuatan khianat. Tak ada. Karena itu, keyakinan kita, kalau kita percaya kepada kebijaksanaan rakyat, wisdom of the people, never underestimate the wisdom of the people, percaya mandat rakyat, jaga amanah itu dengan baik, saya yakin kerajaan Perikatan Nasional ini takkan lama hayatnya. Kita ada peluang di Parlimen, dan kalaupun kita harus bersedia untuk snap election, tuan-tuan, saya boleh tengok sekarang mood dalam social media. Saya sarapan pagi dengan Lok tadi, dengan Cintong. Ini rutin kami. Liu Cintong, bekas Timbalan Menteri Pertahanan, Lok dan saya kerap berjumpa. Sarapan pagi. Dan hari ini topik kita reaksi dalam social media. Saya kata, Lok, dulu masa saya jadi menteri, satu post yang saya masuk, setiap 10 yang komen, 12 saya kena maki. 10 komen, 12 kena maki. Hari ini, satu post yang kita hantar, satu sampai ke 10, tak jumpa lagi nada memaki. Belum jumpa lagi. Saya ingat saya seorang. Lok pun sama. Dia post cerita pasal driver dia je. Driver dia, seorang Melayu, selalu tepati masa. Jadi bila driver tepati masa, Lok pun akan sampai ke satu tempat majlis dengan lebih awal. Jadi Lok kata dia selalu dipuji sebab sampai awal. Kata Lok, pujian itu milik pemandunya. Itu aja story dia. Saudara akan tengok ratusan ribu, bahkan juta yang likes, yang respon kepada posting yang begitu simple. Jadi tuan-tuan, rakyat di luar sana, dia tengok kita sebagai kerajaan, kita berhempah pulas, ada kelemahan, mereka kritik, yes. Tapi sekarang, bila Pakatan Harapan itu jatuh kerana perbuatan khianat,
rakyat lebih marah terhadap pengkhianatan. Inilah yang sedang berlaku sekarang. Oleh kerana ini kawasan Tuan Haji Muhammad Sabu, saya tak boleh ambil masa lebih daripada beliau. Saya gembira dapat menjadi sebahagian daripada sejarah ini. Saya salute tuan-tuan dan puan-puan yang datang beramai-ramai pada malam ini. InsyaAllah kita akan terus berjuang sehingga mandat rakyat diletakkan kembali pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.